Okey, Assalamualaikum. Nama aku Muhammad Afiq bin Yaakob. Selamat datang ke channel aku. Okey, hari ni kita nak balik ke kampung aku, iaitu dekat Perak. Perak dekat mana? Dekat Teluk Intan, Perak. Okey, sekarang ni aku ada dekat pasar raya. Apa yang family aku buat dekat pasar raya ni, kita orang nak cari bahan-bahan untuk dimasak lah dekat kampung sana. Sebab bila time PKP ni kita tinggal kampung dah terlalu lama, dah bertahun. Jadi dekat situ confirm lah kampung tu tak ada orang kan, rumah kampung tak ada orang. Jadi kita kena beli bahan-bahan untuk masak lah dekat sana, untuk kita nak hidup dekat sana dalam beberapa hari ni. Okey, sekarang ni kita tengah cari barang-barang yang diperlukan untuk kita hidup beberapa hari dekat kampung. Jadi kalau korang nak tengok macam mana aku melukis dekat kampung aku, jom kita mulakan video ni. Okey, ni dah settle lah. Kita semua dah cari dah barang-barang yang diperlukan untuk dibawa ke kampung. Yang ni dekat Selangor dekat, aku tak ingat ni dekat Kuala Selangor ke ataupun dekat Sabak Bernam. Aku rasa ni dekat Sabak Bernam. Dia sempadan je dengan Perak. Dan yang ni kita dah sampai ke Perak lah. Kita ada lepasi jambatan. Dia ada jambatan yang membezakan sempadan ni ialah sungai. Dia ada sungai yang memisahkan Perak dengan Selangor lah. Dan yang ni kita dah masuk dah betul-betul sempadan Perak dekat Teluk Intan, hutang melintang. Dan selamat datang ke kampung aku. Ini adalah kawasan masuk ke kampung aku. Jadi sekarang ni kita tengah mencari rumah. Dekat mana rumah kampung aku ni? Jauh betul. Jadi nanti dah sampai rumah, nanti korang boleh tengok lah macam mana suasana dalam rumah kampung aku yang dah lama ditinggalkan tu. Yang ni kita dah nak mula melukis. Nampak tu, dengan pen sebok pun tak ada, tak dalam plastik je, nampak? Dalam plastik je. Memang kedekut betul aku ni, nak beli pen sebok pun tak ada duit. Dan yang ni sharpener. Ini barang-barang yang kita perlukan untuk melukis. Dan benda ni memang wajib kena ada, sebab kalau tak ada benda ni aku akan mengantuk. Dan ini adalah suasana dalam rumah kampung aku. Macam ni lah. Dia kayu je, tak ada batu. Memang suasana dia agak sejuk lah kalau malam-malam. Yang ni dah malam dah, jadi sebab tu kita tutup tingkap dengan langsir tu. Dan kita akan start melukis sekarang. Yang ni kita dah lukis daripada dekat sana, dekat sana rumah aku tu. Dan kita akan siapkan lah sekarang ni. Jadi dalam video ni korang boleh tengok lah macam mana aku siapkan sesuatu kerja aku. Korang boleh tengok semuanya dalam video ni, macam mana cara aku nak siapkan sesuatu projek yang orang dah order dekat aku. Jadi kita akan pakai benda ni. Dia ni pemadam tekan Dia macam pensel tekan, cuma pemadam tekan ni dia untuk padam benda yang halus lah. Dan yang ni kita akan masukkan kali hijau. Hidung dia adalah warna hijau. Kita akan masukkan warna hijau ni untuk colourkan keseluruhan tudung dia. Dan kita akan buat dia punya shading lah. Dia ada bahagian yang gelap, bahagian yang terang. Jadi sama je macam black and white. Walaupun dia colour hijau, tapi dia still ada bahagian yang gelap dan bahagian yang terang. Dan dia ada kedutan-kedutan pada tudung tu kan. Dan yang ni muka, kita masukkan colour pink. Nampak tak? Yang ni warna pink. Sebab muka dia tak 100% colour coklat. Dia ada colour pink-pink sikit. Berdasarkan muka manusia je lah. Setiap orang lain lah colour kulit dia. Jadi kalau colour kulit yang perlukan colour pink ni, kita akan masukkan colour pink ni. Dan yang ni pun colour pink yang lain. Untuk lukis bibir, kita boleh gunakan bibir, boleh. Untuk lukis muka boleh pakai colour pink ni. Dan yang ni ada lagi satu aku nak tunjuk dekat korang. Yang ni colour pink lagi satu. Jadi sebenarnya yang ni colour pink dia berbeza tau, tiga-tiga ni. Tapi nampak macam sama kan dalam kamera ni. Sebenarnya berbeza. Yang sebelah paling kiri tu yang paling terang lah colour pink dia. Jadi kita akan gunakan tiga colour pink ni untuk lukis muka dan juga dia punya bahagian bibir dia. Jadi kita kena bezakan lah antara muka dengan bibir dia, kena ketara dia punya perbezaan colour pink dia, tak boleh sama. Dan yang ni colour coklat yang aku pakai. Dah pendek dah sebab dah banyak kali sharp kan. Yang ni ada colour yang pekat dengan tak berapa pekat lah. Ada dua colour je colour coklat yang aku pakai. Dan sekarang ni kita akan lukis pada bahagian bawah mata dia, dalam spek tu. Selalu dekat bahagian tepi-tepi mata dia tu dia akan gelap. Sebab dia ada kelopak mata kan. Jadi dia akan gelap sedikit pada bahagian bawah mata tu.
dan pada bahagian tepi tu dia. Okey, kejap sebelum kita sambung tengok video ni. Video kali ni disponsor oleh Inang Bites. Inang Bites ni dia adalah sejenis kuda-kudapan. Dia adalah sejenis makanan dari beras pulut. Dan cara nak buka dia senang je. Macam ni je. Kita just buka dia punya klip. Dia ada klip macam ni, jadi dia takkan senang masuk angin sebab dia boleh klip dan kedap udara lah. Yang ni dia punya jenis-jenis flavor dia ataupun preser dia. Dia ada banyak preser tau. Jadi korang boleh pilih. Yang ni preser baru. Ada cheese yang pedas, ada cheese yang biasa. Harga dia pun murah, RM13 je harga dia. Yang macam ni dalam balang ni RM23. Jadi kalau korang berminat, kalau korang nak dapatkan produk ni, korang boleh klik link kat bawah. Dekat bawah ni aku ada sediakan link. Korang tekan je link dekat description tu dan korang boleh terus beli. Tengok harga dia murah je dan preser dia ada banyak gila. Sebelum nak makan korang goncang dulu. Dia ada beritahu korang kena goncang dulu, lepas tu barulah korang boleh start makan. Dan jom kita sambung tengok video aku. Kita dah siap kali dia punya tudung dan yang ni kita nak pekatkan lagi pada bahagian tepi tudung dia. Jadi tudung dia kita kena pastikan nampak lah dia punya kedutan tu. Jadi macam ni lah kehidupan seharian aku. Walaupun kita cuti kan, orang lain macam cuti boleh balik kampung, boleh pergi sana, boleh pergi sini. Tapi aku ni walaupun cuti sama je macam tak cuti. Walaupun cuti aku still bekerja. Macam ni lah untuk lukis, siapkan order. Kalau ada order kita siapkan order. Dan kalau ada kelas aku akan buat kelas kan. Kita ada buat kelas melukis, ada yang online, ada yang aku buat kelas datang ke rumah orang. Jadi cuti ke tak cuti ke, aku still bekerja everyday. Jadi macam ni lah. Walaupun cuti aku akan bawa lah lukisan untuk aku siapkan. Jadi kita sekarang ni nak lukis dia punya kedutan pada bahagian tudung dia. Kita nak bagi nampak jelas tau dia punya kedutan tu. Jadi dia akan ketara lah perbezaan dia. Kita tak perlu nak lukis dia sebab tudung ni dia ada banyak kedutan. Dia tak flat. Kalau macam kereta kan, lukis kayu, papan, yang tu dia memang banyak flat lah. Kalau lukisan macam tudung, baju, dia memang akan rumit sikit lah. Dia akan ada banyak kedutan yang kita perlu fokuskan, yang kita perlu detail supaya nampak jelas benda tu. Jadi barulah dia akan nampak 3D. Kalau benda tu tak jelas, dia tak nampak macam 3D tau. Dia nampak macam kartun, macam 2D je. Jadi nak lukis 3D, 4D, benda ni memang kena betul-betul detail lah. Macam yang kita sedang buat sekarang ni. Yang ni aku pakai color yang paling cair, yang color hijau yang paling cair, yang dekat bahagian dalam dia tu. Kalau korang perasan kat bahagian muka dia tu kan, bahagian muka dia, bahagian atas dengan bawah muka dia, yang tu kita pakai color hijau yang pekat. Yang ni kita pakai hijau yang cair sedikit lah. Jadi adalah perbezaan dia. Sebab tudung dia yang pada bahagian dalam tu dia ke dalam tau, pada bahagian bawah muka dia. Jadi pada bahagian bawah muka tu dia agak pekat sedikit sebab dia ke dalam. Yang tudung bahagian kiri dan kanan tu dia lebih ke depan tau. Jadi bila ke depan dia akan kena cahaya dululah. Jadi benda yang di hadapan akan kena cahaya dulu, benda yang di belakang dia takkan kena cahaya. Jadi dia akan gelap macam tu. Yang sekarang ni kita nak skatakan dia lah. Nak bagi skata dulu colour dia, lepas tu baru kita akan pekatkan pada bahagian tepi dia. Selalunya pada bahagian tepi-tepi kedutan tu dia akan pekat lah. Barulah nampak dia punya perbezaan dia yang ketara pada kedutan-kedutan dengan bahagian yang tak ada kedutan dia. Jadi sekarang ni kita cuma masukkan color hijau je keseluruhan bahagian kiri dan kanan tudung ni. Jadi korang boleh tengok lah macam mana cara aku color. Cuba tengok macam mana cara aku pegang. Kalau korang perasan, aku punya tangan aku tak pegang pada bahagian depan, nampak tak? Kayu pensel tu tak nampak pun tangan aku pegang pada bahagian depan. Aku pegang pada bahagian hujung pensel tu. Jadi ini adalah cara untuk kita lukis tak pekat tau. Jadi kalau lukis tak pekat, kita pegang pada bahagian hujung pensel. Kalau nak lukis bahagian yang pekat, kita pegang pada bahagian depan pensel. Jadi itulah perbezaan cara kita pegang pensel untuk melukis detail pada tiap-tiap detail lukisan yang kita nak lukis tu. Jadi boleh nampak kita punya tangan macam mana cara kita pegang, macam mana cara kita color. Dia sebenarnya setiap lukisan tu, setiap cara tu dia tak sama. Macam kita nak lukis garisan tu, cara pegang pensel lain. Kita nak bagi semua color sekata, cara pegang pensel lain. Jadi semua tu tak sama lah.
Jadi korang boleh nampak macam mana cara aku siapkan lukisan ni dan macam mana cara aku pegang pensel. Korang boleh belajar daripada sini lah. Aku tak adalah pandai sangat, tapi yang ni kita just tunjuk macam mana cara aku siapkan lukisan, itu saja. Bukannya bermakna cara aku ni betul ke salah ke, tak ada. Dalam seni lukisan tak ada betul, tak ada salah. Kalau lukisan tu siap, itulah namanya lukisan. Yang penting lukisan tu siap dan boleh tengok hasil dia. Dia tak ada, oh cara ni tak betul, oh cara ni salah, tak ada macam tu. Pada aku semua cara tu boleh digunakan, asalkan lukisan tu siap dan yang penting hasil dia, hasil kualiti hasil dia macam mana, itulah dia lukisan. Bukan cara ni betul, cara ni salah, tak ada. Ini bukannya formula exam, bukannya macam formula matematik yang ada betul ada salah, bukan. Lukisan dia lebih random, dia lebih kreatif, lebih bebas untuk kita berkarya. Dia tak macam formula matematik yang ada had dia. Kalau formula matematik, ya ada betul ada salah. Tapi formula lukisan tak ada betul, tak ada yang salah. Asalkan kualiti dia bagus, bila dah siap, itulah dia lukisan. Dan yang ni kita lukis pada kedutan, pada bahagian tepi tudung dia, pada bahagian kiri. Nampak tak? Kita gelapkan sedikit. Dekat bahagian tepi ni kita gelapkan sedikit sebab dia ada bahu. Dekat dalam tudung tu ada bahagian bahu orang ni. Jadi bahagian bahu dia tu nampaklah dia punya perbezaan dia. Dia ada gelap sedikit pada bahagian tu. Jadi nampaklah yang tudung tu dia tak rata, dia tak flat. Dia ada ikut lekuk-lekuk badan, ikut lekuk pada bahagian bahu yang terdapat dalam bahagian tudung ni. Jadi kita colourkan guna colour hijau yang sama. Masukkan je colour hijau. Cuma bezanya kita tekan dengan tak tekan je. Kita pekatkan ataupun kita slowkan cara kita pegang pensel tu. Dan yang ni kita lukis pada bahagian bawah. Yang ni aku minta maaf aku tak perasan. Aku record tapi aku tak tengok dekat skrin. Jadi aku tak perasan yang aku record ni tak nampak bahagian mata pensel tu. Aku pergi record tangan aku je, buat apa kan. Yang ni baru nampak balik mata pensel tu kita colour pada bahagian atas. Dan yang ni kita pada bahagian tepi tu, yang selalu orang buat silap ialah bila korang lukis, korang selalu buat silap, korang pekat kan. Nampak tak? Pada bahagian garisan paling hujung, garisan paling tepi, pemisah antara kertas putih dengan bahagian yang colour tu, jangan pekat kan. Jangan pekatkan pada bahagian tepi paling hujung. Faham tak? Maknanya pemisah antara tudung dengan kertas putih. Kat background belakang dia kertas putih kan. Jadi garisan tu korang jangan pekatkan. Kita kena tengok pada gambar tu. Kalau gambar tu pada bahagian tepi tu ada cahaya putih, sebab kadang-kadang ada cahaya lampu ke cahaya matahari kan, dia membuatkan garisan tu tak nampak jelas. Jadi tak semestinya garisan tepi je kena pekat. Macam ni garisan tepi, pemisah antara background dengan tudung dia tu kita tak pekat kan. Kita cuma pekatkan pada bahagian dalam je. Sebab kita lukis berdasarkan gambar lah. Kalau dalam gambar tu tak ada pekat pada garisan tepi tu, janganlah pandai-pandai kita tambah pergi pekatkan pada garisan tepi tu pula. Jadi korang kena tengok gambar yang korang nak lukis tu macam mana, dan kita just copy paste balik je. Jangan pandai nak tambah-tambah. Sebab potret ni dia punya syarat nak lukis potret ni dia kena sama tau. Dia kena sama dengan gambar yang kita dapat tu. Bukannya kita pergi tambah nak bagi cantik. Kalau kita tambah-tambah nak bagi dengan alasan nak bagi nampak cantik, yang tu dah kira melanggar akta melukisan potret. Amboi, akta Sebab kalau seni lain boleh, nak lukis benda lain dia bebas. Kalau kita nak reka ke apa, itu dalam seni reka. Kalau potret ni dia kena sama, dia bukan mereka. Dan macam ni lah lukisan dia dah nak siap dah. Nanti dah siap aku tunjuk gambar. Macam ni lah gambar dia bila dah siap. Jadi yang ni yang gambar dah siap, dan kita akan post lah nanti. Okey, terima kasih kepada korang semua yang dah tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan jangan lupa share video ni. Terima kasih kerana support channel ni, dan kita jumpa dekat video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.